نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula kuliah kita berkaitan dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke-19 di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. Ini hadis yang ke-19 yang mana kata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad ibn Katsir. Imam Bukhari ini dia riwayat daripada guru dia yang bernama Muhammad ibn Katsir. Katanya telah bercerita kepada kami Sufyan daripada Atha ibni Sa'ib, daripada ayahnya Sa'ib, daripada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, lalu dia mengatakan kepada Nabi, aku datang kepadamu untuk aku memberikan bai'ah. Aku memberikan janji setia alal hijrah, untuk aku berpindah, untuk aku berhijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan aku meninggalkan kedua ibu bapaku dalam keadaan menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan irja' ilaihima ataupun irji' ilaihima, kembalilah kepada mereka berdua. Fa'adhikhuma, ketawakan mereka berdua. Kama abkaitahuma, seperti mana sebagai balasan, sebagai ganti yang mana engkau telah menjadikan mereka ini menangis sebelum daripada ini. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita telah pun membacanya dan mengambil faedah daripadanya ketika mana kita membaca hadis yang ke-13. Jadi kalau siapa-siapa masih ingat lagi, saya telah pun menghuraikan hadis tu, dan insya-Allah kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20. Okey, kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ali ibn al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Habib ابن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك فقال نعم فقال ففيهما فجاهد. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah bercerita kepada kami hadis ini Ali ibn al-Ja'ad. Ini okey ni yang dia balance kan? Kalimah dah tentu. Alright. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Ali ibn al-Ja'ad. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Syu'bah. Syu'bah ni Syu'bah ibn al-Hajjaj.
yang merupakan seorang ulama hadis besar daripada Iraq, seorang tokoh yang hebat daripada Iraq, yang mana Syu'bah mengatakan daripada Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit merupakan tokoh besar juga di dalam hadis. Cuma dia ni ada masalah sikit. Sebahagian ulama mengatakan dia ada suka melakukan tadlis. Suka melakukan tadlis ni maksudnya dia suka menyembunyikan guru dia. Dia tak dengar daripada guru dia yang sebenar, dia dengar daripada kawan dia. Dia pernah dengar daripada gurunya. Katalah Habib ni dia pernah dengar daripada seorang guru yang bernama, contoh, yang bernama Muhammad. Tapi ada 2-3 hadis dia tak dengar daripada Muhammad. Hadis lain dia dengar, 2-3 hadis dia tak dengar, tak sempat nak dengar. Dia dengar daripada anak murid yang lain. Tapi bila dia nak meriwayatkan hadis tersebut, dia menyembunyikan nama anak murid tu dan dia terus mengatakan daripada guru saya Muhammad. Jadi perbuatan ni digelar oleh ulama hadis sebagai tadlisul isnad. Mereka tidak menipu, tetapi mereka menyembunyikan. Mereka tak kata hadis tersebut mereka dengar daripada guru mereka. Kalau mereka melakukan begitu, sudah pastinya ulama hadis akan melabelkan mereka sebagai pendusta kerana mereka mendakwa mereka mendengar sedangkan mereka tidak mendengar. Jadi mereka tahu salah besar apabila menukilkan hadis dalam keadaan yang bohong. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyikan. Dan mereka mengatakan hadis tersebut daripada Muhammad. Jadi orang yang buat perangai macam ni, kita panggil dia mudallis. Tapi dalam riwayat ni tak ada masalah. Tidak ada penyakit itu kerana di dalam hadis ni Habib bin Abi Thabit telah mengatakan sami'tu Abul Abbas al-A'ma. Aku mendengar daripada guruku yang bernama Abul Abbas al-A'ma. Maksudnya kalau perawi-perawi yang suka menyembunyikan guru ni, kalau dia riwayat dengan anah dia bermasalah. Kalau dia riwayat dengan lafaz daripada, maka daripada dia tu kita kena letakkan question mark. Kita kena letakkan tanda soal. Betul ke dia dengar? Kita kena cari riwayat yang sama di dalam kitab hadis yang lain. Ada tak dia menyatakan dia dengar daripada guru dia untuk hadis ni? Tetapi dalam isu ni tidak menjadi masalah. Kerana Al-Imamul Bukhari ketika mana meriwayatkan hadis ni daripada Habib bin Abi Thabit, dia memilih jalur yang mana Habib bin Abi Thabit menyatakan dengan jelas bahawasanya dia mendengar hadis ini daripada gurunya yang bernama Abul Abbas al-A'ma. Jadi tak ada kebarangkalian untuk dia menyembunyikan guru, dia dengar betul-betul daripada guru ni. An Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr, dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Abdullah bin Amr, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia ingin untuk melaksanakan jihad. Apa itu jihad? Jihad ni satu kalimah yang ada makna umum dan ada makna yang khusus. Makna yang umum ialah semua perbuatan yang diniatkan ataupun yang dimaksudkan untuk meninggikan kalimah Allah Azza wa Jal, termasuk di dalam perkataan jihad. Jadi jihad ni apa dia? Jihad ni ialah semua usaha nak meninggikan syariat Allah, nak meninggikan hukum hakam Allah, nak meninggikan ajaran akidah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat. Itu semua itu dipanggil sebagai jihad. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih ada disebutkan, kata Nabi, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ya, sebaik-baik jihad ialah perkataan yang benar, ialah perkataan yang benar yang diucapkan di sisi pemimpin yang zalim,
di sisi pemimpin yang jahat. Walaupun tidak mengangkat senjata, tetapi perbuatan bercakap benar, perbuatan memberikan nasihat, ia dikira sebagai jihad yang afdal di sisi Islam kerana ia adalah satu usaha untuk memperbaikkan manusia dan menjadikan pemerintah itu kembali kepada jalan yang benar dengan menegakkan syariat dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila disebutkan jihad dalam banyak keadaan, ia mungkin bermaksud ataupun dimaksudkan dengannya ialah perbuatan berperang di jalan Allah, memerangi mereka-mereka yang memerangi Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita berbicara tentang jihad, jihad ialah satu hukum ataupun satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mempertahankan agama, dan mempertahankan agama ini tidak berlaku dengan jihad melainkan apabila terdapat di sana tindakan-tindakan yang dimulakan oleh orang yang bukan Islam. Ini dapat kita tengok di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam peristiwa sirah Nabi ketika mana berada di Mekah, Nabi tidak memerangi golongan Quraisy kerana pada waktu itu peperangan melawan golongan-golongan kafir harbi ini masih lagi belum disyariatkan. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, di sana disyariatkan jihad fi sabilillah untuk menentang mereka-mereka yang memulakan permusuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok, jangan keliru. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ila akhiril hadis. Aku diperintahkan untuk uqatil. Ada sebahagian orang diterjemah perkataan uqatil dengan makna aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Sebenarnya itu bukan membunuh. Ada orang salah faham, maka dia melakukan keganasan. Dia kata, Nabi sebut di dalam hadis, aku diperintahkan untuk membunuh manusia semuanya, sehinggalah mereka menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah tafsiran yang kurang tepat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di sana apabila kita melihat di dalam tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintah Madinah, Nabi membenarkan orang Yahudi untuk duduk di Madinah walaupun mereka dalam keadaan tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kata Nabi dengan tafsiran ni, Nabi suruh kita bunuh orang bukan Islam sehingga mereka mengaku Islam, pastinya Nabi akan perangi orang-orang Yahudi itu dulu. Betul di dalam sirah Nabi memerangi golongan Yahudi itu, tetapi Nabi memerangi golongan Yahudi itu bukan kerana mereka kufur, bukan kerana mereka tak mau memeluk Islam, tetapi mereka memulakan permusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka khianat dengan perjanjian yang dilakukan oleh mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpakat dengan orang yang mahu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerangi mereka atas dasar itu. Bukan atas dasar mereka itu kufur. Bukan atas dasar mereka itu kafir. Kerana di dalam Islam kita ada konsep la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Ini perkara yang kita kena fahami betul-betul. Nabi tak kata umirtu an aqtulan nas. Nabi tak kata aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kerana di dalam Islam, sesiapa yang masuk ke dalam Islam dalam keadaan dipaksa, sedangkan jiwanya tidak beriman, jiwanya tidak ada sekelumit pun perasaan iman, maka imannya dikira tidak sah. Inilah keadaan orang munafik. Apabila mereka menzahirkan mereka Islam, sedangkan jiwa mereka kufur,
mereka juga tidak diterima sebagai seorang Muslim di sisi Allah. Walaupun pada zahirnya Nabi SAW tidak membunuh mereka, tetapi mereka tetap berada di dalam neraka apabila sampai ke negeri akhirat nanti. Ini benda yang kita kena fahami betul-betul. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bila Nabi kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yang Nabi maksudkan ialah uqatil. Uqatil, seperti mana yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Aini di dalam kitab dia Umdatul Qari. Dia mengatakan perkataan uqatil, bukan aqtul. Uqatil. Uqatil dia mengatakan di sana ada musyarakah. Di sana ada riddatul fi'il. Yang mana di sana ada yang kita panggil sebagai interaksi. Bila di dalam bahasa Arab ni, perkataan ditambah daripada qatala yang bermaksud bunuh, ditambah alif menjadi qatala yuqatilu, bermaksud memerangi. Memerangi tidak akan berlaku melainkan apabila ada tindak balas daripada pihak yang kedua. Dan kita melihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi tidak memulakan peperangan dengan orang-orang kafir, melainkan apabila orang kafir itulah yang memulakan peperangan dengan Nabi SAW. Maka pensyariatan jihad ini disyariatkan di dalam Islam bukan untuk menyuburkan keganasan, tetapi hanyalah untuk mempertahankan diri. Dan juga apabila dakwah Islam disekat di mana-mana daerah di dalam dunia ini, oleh dalam keadaan itu Islam akan datang untuk membebaskan rakyat yang berada di sana supaya dia mendengar seruan Islam. Jadi kita kena faham betul-betul maksud jihad ni, sebab ada orang dengan istilah jihad dia melakukan kejahatan. Sedangkan dia kata dia berjihad, sebenarnya dia bukan berjihad tetapi dia berjahat. Ada beza di antara berjihad dengan berjahat. Jadi ini benda yang penting. Kita tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Sebaliknya Islam ini adalah satu agama yang berdiri di atas hujah. Apabila kita nak dakwah orang, kita dakwah dia dengan santun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu dengan Firaun. Yang mana Firaun kita tahu merupakan orang yang zalim, pemerintah yang sangat menindas. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk bercakap dengan Firaun dengan perkataan yang lembut. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam dakwah ni bukan diutamakan kekerasan, tetapi diutamakan dengan hujah, dengan dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu berjidal, hendaklah kamu berdialog, berdebat dengan golongan ahli kitab dengan sesuatu ataupun dengan manusia seluruhnya dengan cara yang terbaik. Dengan dakwah, dengan berhujah. Jihad ialah jalan akhir. Apabila dakwah Islam disekat di satu tempat, dan jihad. Apabila mereka memulakan permusuhan, dan baru jihad. Jadi ini benda yang sangat penting. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia datang kepada Nabi, dia nak pergi berjihad. Nabi SAW bertanya kepada dia. Nabi kata, ahayyun walidak? Adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup? Itu soalan Nabi. Ahayyun walidak? Adakah kedua ayah dan ibu kamu masih hidup? Maka dia kata na'am. Dia mengatakan ya, masih hidup. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, fa fihima fajahid. Pada kedua ibu bapa itulah kamu kena berjihad. Berjihadlah pada kedua ibu bapa kamu. Apa maksud berjihad pada kedua ibu bapa kamu? Saya telah huraikan tadi. Yang mana perkataan jihad ada dua makna. Makna yang pertama, makna yang biasa digunakan dalam dalil, iaitulah perbuatan memerangi golongan-golongan kafir yang memerangi Islam. Yang ni biasa digunakan. Tetapi di sana ada satu lagi istilah yang dipanggil dengan istilah jihad juga, ialah perbuatan menegakkan hukum Allah,
menegakkan syariat Allah, maka itu juga dipanggil sebagai jihad. Bila Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki ni untuk berjihad kepada kedua ibu bapanya, bukan maksudnya Nabi SAW suruh dia pergi angkat senjata, pergi lawan mak ayah dia. Tidak. Sebaliknya, Nabi SAW memerintahkan dia untuk melakukan kebaikan kepada mak dan ayahnya dengan meninggikan syariat Allah, memuliakan ibu dan bapanya. Cuma para ulama mengatakan, jihad ni tuan-tuan ada dua kategori. Jihad ni ada dua kategori. Satu yang dipanggil sebagai jihad fardu kifayah. Jihad fardu kifayah ialah jihad yang tidak wajib dilaksanakan oleh semua orang Islam. Maksudnya bukan semua perlu terlibat. Bila jihad fardu kifayah ni? Jihad fardu kifayah ni seperti mana yang disyarahkan oleh Syekh Ibnul Utsaimin. Dia mengatakan bahawasanya jihad fardu kifayah ialah apabila orang-orang Islam ataupun pemerintah umat Islam melakukan kempen jihadul hujum, jihad serangan, jihad menyerang. Maksudnya apabila kita ni, ni nak cerita sikit zaman dulu tuan-tuan, geopolitik zaman dulu, negara ni cuma ada 3 kategori je. Kita ada negara yang dipanggil sebagai Darul Islam, daerah Islam. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai Dar Al-Mu'ahadah ataupun negara luar yang tidak Islam tetapi mempunyai perjanjian damai dengan kerajaan Islam ataupun Darul Ahdi, daerah yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam. Dan satu lagi kita panggil sebagai Darul Harbi, daerah harb, yang mana pemerintah negara itu ataupun orang yang berada di situ tidak ada perjanjian damai dan mereka ada permusuhan dengan agama Islam. Pernah ada sejarah mereka memerangi orang Islam. Maka dalam keadaan tu daerah tu dipanggil ataupun negara tu dipanggil sebagai negara harb. Jadi harbi ni, kafir harbi adalah satu istilah bagi orang yang datang daripada negara harb, negara harbi. Sebab tu kita panggil dia kafir harbi. Kenapa harbi? Harbi ini maksudnya darahnya halal untuk dibunuh dan hartanya juga halal untuk dirampas. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita jangan suka-suka panggil orang dengan kafir harbi. Ini adalah hak pemerintah. Pemerintah yang buat keputusan. Kalau dia duduk dalam negara Islam, dia tak kacau orang Islam, dia tak pertikai orang Islam, maka kita tak boleh panggil dia kafir harbi. Kerana kalau kita panggil dia kafir harbi, kita bimbang. Takut-takut nanti orang ambil kita punya pandangan, dia pergi ambil pisau, dia pergi tikam orang kafir itu, sedangkan dia adalah kafir yang duduk dalam negara Islam. Jadi benda ni hati-hati supaya kita tak orang kata apa, terlebih ataupun melampau di dalam menggunakan ataupun di dalam menggunakan peruntukan di dalam agama ini. Jadi walaupun ada istilah kita panggil sebagai kafir harbi ni ada dalam kitab-kitab disebut. Tetapi bukan senang-senang nak panggil orang kafir harbi, ya, bukan senang-senang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Saya sebutkan tadi, jihad di dalam agama ini ada 2 makna. Tetapi Nabi SAW bila suruh lelaki ni berjihad pada ibu bapanya, kita mesti faham hadis ni. Bukan Nabi suruh angkat senjata pergi lawan, pergi perang dengan mak ayah dia. No. Tetapi melakukan kebaikan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa. Kerana dengan berbakti kepada 2 ibu bapa, dia akan dapat menegakkan syariat Allah, iaitu berbakti ataupun berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Cuma para ulama mengatakan ni jihad fardu kifayah, iaitu jihadul hujum. Jihad hujum ni apa dia? Bila kerajaan Islam, saya sebut tadi ada 3 jenis kerajaan di dalam geopolitik zaman dulu. Jadi bila mana ada negara harbi dan adanya negara Islam, maka bila pemerintah Islam nak melancarkan serangan
nak melancarkan serangan, maka serangan itu diletakkan ataupun dikategorikan oleh para ulama serangan fardu kifayah ataupun jihad fardu kifayah. Di sana ada satu lagi yang dipanggil sebagai jihad fardu ain. Jihad fardu ain ialah apabila jihadud difa', jihad mempertahankan negara, jihad mempertahankan daerah. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jihadud difa', jihad mempertahankan negara ini apabila dia capai kepada tahap fardu ain, maka pada waktu tu tak perlu lagi untuk meminta izin kepada kedua ibu bapa. Dan para ulama meletakkan syarat. Apabila nak pergi berjihad dengan jihad fardu kifayah, seseorang perlu mendapatkan keizinan ibu dan ayah. Kalau ibu ayah tak benarkan, dia kena duduk di rumah dia tak boleh keluar. Kenapa? Kerana di sana ada kepentingan pada ibu ayah. Kalau dia meninggal dunia, takut-takut tidak ada siapa yang nak berbakti kepada ibu dan ayah lagi. Cuma para ulama mengatakan syarat untuk taat kepada ibu bapa dalam keadaan nak pergi jihad fardu kifayah ni, mestilah kedua-dua ibu bapa itu ataupun salah seorang daripada mereka Muslim. Kalau kedua-dua mereka ataupun salah seorang daripada mereka tidak Muslim dan dia halang kita, maka dalam keadaan tu tidak wajib lagi untuk taat kepada dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat daripada hadis ini? Faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ni, yang pertama kata pengarang kitab Rashul Barat syarah kepada Adab Mufrad, dia kata fadlu birril walidain wa 'idhamu haqqihima wa kasratus thawab ala birrihima, yang bermaksud kelebihan berbakti kepada kedua ibu bapa dan besarnya hak kedua mereka dan banyaknya pahala dalam melakukan kebaikan kepada mereka, sehingga Nabi SAW mendahulukan berbakti kepada mereka berdua berbanding dengan pergi berjihad fardu kifayah. Begitu yang pertama. Yang kedua, ijma' al-ulama ala wujubi birril walidain wa anna uquqahuma haram minal kaba'ir. Ini benda yang kita dah hurai banyak kali, iaitu ulama bersepakat, berijma' mengatakan wajib berbakti kepada kedua ibu bapa, dan mereka juga bersepakat mengatakan sesiapa yang melakukan penderhakaan, dia sedang melakukan perkara yang haram dan termasuk di dalam senarai dosa-dosa besar. Yang ketiga, iza kana al-jihad tatawwu'a, ya, apabila jihad ini adalah jihad yang sunat, jihad yang sunat, okey, fala yajuzul khuruj biduni iznil walidain. Ini pendapat dia lah, dia kata jihad ni jihad yang sunat, bukan jihad yang wajib. Tetapi sebahagian ulama kata jihad ni adalah jihad fardu kifayah, bukan jihad yang sunat tetapi jihad fardu kifayah. Ada khilaf dalam kalangan para ulama. Wa amma idza kana fardan muta'ayyina, tetapi jika jihad itu merupakan fardu ain yang wajib ke atas semua orang Islam yang mampu untuk keluar, fala hajata ila iznihima, pada waktu itu tidak ada keperluan lagi untuk meminta izin ke kedua mereka. Yang keempat, jawazut ta'bir 'ani syai' bididdihi idza fuhimal ma'na, li'anna sighatal amr fi qawlihi fajahid yushiru ila isalid darar wa huwa ghairu muradin qata'a. Yang bermaksud, boleh kita menggunakan ayat dengan sesuatu yang bercanggah dengan sesuatu yang bertentangan dengannya jika difahami maknanya. Kerana seperti mana yang saya sebut tadi, perkataan Nabi SAW ni boleh difahami dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara bila Nabi kata pada kedua ibu bapa kamulah kamu berjihad, boleh difahami Nabi suruh angkat senjata pergi lawan mak ayah sendiri. Boleh juga difahami kamu pergi berusaha untuk meletihkan diri kamu, untuk meletihkan, kerana jihad diambil daripada perkataan al-juhud. Al-juhud bermaksud sesuatu yang sukar. Jadi jihad menyukarkan diri, meletihkan diri untuk menegakkan syariat Allah. Boleh difahami dengan dua kaedah.
sama ada dengan positif ataupun negatif. Tetapi kita pasti dengan yakin bahawasanya Nabi SAW memaksudkan dengan maksud yang positif. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi SAW mengharamkan kita untuk melakukan penderhakaan kepada ibu dan bapa. Jadi dimaksudkan dengan kata-kata Nabi berjihad kepada ibu bapa ni ialah meletihkan diri dengan berbakti kepada kedua ibu bapa, ataupun ya dengan kita berjihad menentang godaan syaitan, yang mana syaitan suruh kita untuk mengabaikan mereka berdua. Jadi dalam keadaan tu kita berjihad lawan godaan syaitan dan kita berbakti kepada mereka berdua. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, inna birral walidain qad yakunu afdala minal jihad. Yang mana berbakti kepada kedua ibu bapa ni boleh jadi lebih afdal, boleh jadi lebih baik daripada jihad, iaitu jihad fardu kifayah ataupun jihad yang sunat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah faedah yang kita boleh ambil daripada hadis yang ke-20. Baik, kita masuk kepada bab yang baru. Babu man adraka walidayh falam yadkhulil jannah. Bab pada membicarakan seseorang yang dapat untuk bersama dengan kedua ibu bapanya tetapi dia tidak masuk ke dalam syurga. Kata Al-Imam Al-Bukhari, hadis ke-21, haddatsana Khalid ibnu Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima anfuh qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi 'indal kibar aw ahadahuma fadakhalan nar. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan juga Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya dalam kitab Al-Birri was-Silah, bab ragham man adraka abawaihi aw ahadahuma 'indal kibar. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Khalid ibnu Makhlad. Guru Imam Bukhari nama Khalid bin Makhlad. Kata guru kepada Al-Imam Al-Bukhari ini, telah bercerita kepada kami hadis ini Sulaiman ibnu Bilal. Katanya telah bercerita kepada kami Suhail daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni saya dah cerita banyak kali dah biografi dia, so tak payahlah saya cerita lagi. Sesiapa yang nak tahu biografi Abu Hurairah, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, di sana ada banyak saya ceritakan tentang Abu Hurairah, ya. Siapa nama sebenar dia, di mana, bila dia masuk Islam, berapa banyak hadis dia, semua saya dah cerita kan dalam kuliah yang lepas. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuh. Perkataan raghima asalnya adalah perbuatan melekatkan hidung, ya, dengan sesuatu yang hina, dengan sesuatu yang kita panggil apa, meletakkan hidung di tanah. Bila Nabi kata raghima anfuh, berdebulah hidungnya, ini merupakan bahasa kiasan. Ini merupakan bahasa kiasan, ini merupakan bahasa pinjaman, bahasa orang kata indirect, bahasa yang tidak terus, bahasa yang kita panggil apa ya? Dalam bahasa Melayu ni, kalau dalam bahasa Melayu kiasan. Dalam bahasa Melayu kiasan, dalam bahasa orang Malaysia lah. Saya difahamkan oleh sahabat saya, ada kawan-kawan kita daripada Indonesia pun duk follow juga kuliah ni. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat daripada Indonesia. Saya mengharapkan agar bahasa saya ni dapatlah difahami oleh kawan-kawan yang mengikuti kuliah ini. Baik.
Jadi Nabi SAW menggunakan bahasa kiasan di dalam hadis ini. Nabi mengatakan dengan maksud malang. Malang. Apa maksud malang? Nabi nak kata rugi. Rugilah seseorang. Rugilah seseorang. Rugilah seseorang. Okey. Apa maksud rugilah seseorang? Ya. Apabila dia meletakkan hidungnya ke tanah. Kenapa dia meletakkan hidungnya ke tanah tu dianggap rugi? Malang. Nabi SAW menerangkan selepas daripada itu. Nabi SAW menerangkan selepas daripada itu. Nabi kata, Nabi ulang 3 kali. Nabi kata rugi, rugi, malang, malang, malang. Rugi, rugi, rugi. 3 kali. Kemudian sahabat kata, qalu ya Rasulullah, man? Wahai Rasulullah, siapakah yang rugi tu? Sahabat pun nak tahulah. Bila Nabi ulang 3 kali, biasanya benda ni penting, tuan-tuan. Kerana dalam riwayat hadis, bila kita tengok daripada tabiat Nabi SAW, Nabi ni apabila nak menyampaikan sesuatu perkara yang sangat penting, Nabi SAW akan ulang 3 kali. Kita akan tengok Anas juga kata benda yang sama. Nabi SAW ni bila bercakap, a'ada thalatha, Nabi akan ulang 3 kali, litu'qala anhu, supaya orang faham. Ada juga pesanan Nabi yang penting, umpamanya pesanan la taghdab, jangan marah, jangan marah. Nabi ulang. Kita dah tengok dah dalam hadis yang lepas, Nabi SAW mengulang perkataan qauluz zur ataupun syahadatuz zur. Nabi ulang 3 kali. Bila Nabi tanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ingin tak aku beritakan kepada kamu tentang dosa yang terbesar di kalangan dosa-dosa besar? Para sahabat kata, bala, kami nak tahu. Maka Nabi menyebutkan apa dia? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian Nabi kata, uququl walidain, melakukan penderhakaan kepada ibu bapa. Wa qawlu zur au syahadatu zur. Nabi ulang sehingga Abu Bakrah mengatakan laitahu sakat. Nabi asalnya duduk bersandar, kemudian Nabi duduk betul-betul, Nabi duduk tegak, lepas tu Nabi ulang qaulu zur, syahadatu zur. Apa itu syahadatu zur? Penyaksian dusta. Sehingga Abu Bakrah kata laitahu sakat. Alangkah baiknya kalau Nabi diam sekarang ini, kerana sahabat rasa kesian Nabi mengulang benda yang telah pun difahami. Kenapa Nabi ulang? Kerana Nabi nak menyampaikan perkara yang sangat penting, Nabi nak menyampaikan idea yang besar, maka Nabi akan ulang. Sama macam kita lah, kalau kita nak mengajar anak kita, benda yang penting kita akan ulang. Bahkan kita minta dia ulang pula. Lepas kita ulang, kita minta, you ulang balik. Awak tolong ulang balik apa yang saya ajar, apa yang ayah ajar. Jadi ini benda yang sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi ulang, malanglah dia, maka sahabat tanya, siapa yang malang tu? Bila Nabi ulang, menunjukkan benda ni sangat besar. Maka Nabi SAW menyebutkan, siapa yang malang tu? Nabi kata, man adraka walidayhi indal kibar. Orang yang malang itu ialah orang yang mampu untuk bersama dengan kedua ibu bapanya ketika mana mereka telah tua. Au ahadahuma, ataupun sempat untuk bersama dengan salah seorang daripada mereka. Fadakhalan nar, tetapi dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya Allah Azza wa Jal, kata Nabi, telah memberikan kesempatan kepada dia untuk dia ni menjaga mak ayah dia sewaktu dewasa, sewaktu mak ayah dia dah tua, ataupun seorang-seorang, ataupun salah seorang lah, ataupun sama ada mak dia ataupun ayah dia. Kerana tak semua orang dapat kesempatan untuk dapat berbakti kepada mak ayah sewaktu mereka telah tua. Ada orang yang lahir-lahir mak ayah dah tak ada. Ada orang yang belum dewasa mak ayah dah tak ada. Antaranya macam Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam, dia tak sempat untuk bersama dengan mak ayah dia ketika mak ayahnya telah tua ataupun ketika dia dah dewasa.
Tetapi ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia kesempatan, yang mana kesempatannya itu sepatutnya dia gunakan setelah badan dia kuat, setelah rezekinya ada, setelah dia mampu untuk menanggung kedua ibu bapanya, tetapi kesempatan yang ada itu tidak digunakan dengan baik. Sebaliknya, dia menderhaka kepada ibu dan ayahnya. Sebaliknya, dia mengabaikan tanggungjawab kepada ibu dan ayahnya. Maka dalam keadaan tu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka akibat daripada penderhakaan yang dilakukan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, ada kalanya Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita. Dan peluang itu perlulah digunakan sebaik-baiknya. Berapa ramai di kalangan kita yang Allah Ta'ala memberikan peluang dengan badan yang sihat, dengan kekuatan tenaga yang ada, maka gunakanlah kesempatan itu untuk berbakti, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ramai di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia pemikiran yang baik, otak yang baik, akal yang cergas, maka gunakanlah kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu agama dan memahami ajaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Bila Nabi sampaikan sesuatu, kita ada otak yang cergas, kita ada pemikiran yang baik, maka dalam keadaan tu tuan-tuan, kita gunakan untuk belajar. Berapa ramai di kalangan manusia Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk mendapat rezeki yang banyak, untuk mendapatkan duit yang berlebihan daripada hajat yang dia ada. Bahkan kadang-kadang duit sampai kepada dia dalam keadaan duit itu lebih daripada keperluan dia, dan mungkin duit itu lebih daripada apa yang dia minta di dalam doa dia kepada Allah. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk melakukan kebaikan dengan bersedekah dan melakukan kebajikan. Jadi tuan-tuan, ini semua adalah ruang dan peluang yang Allah Ta'ala tak berikan kepada setiap orang. Allah Ta'ala hanya berikan kepada orang-orang yang tertentu. Sama juga dalam bab ibu bapa ni. Bukan semua orang ada peluang untuk dapat bersama dengan ibu bapa ketika mana mereka telah tua. Tetapi apabila Allah Ta'ala membukakan ruang dan peluang untuk kita dapat bersama dengan ibu dan bapa kita dalam keadaan mereka sedang tua ataupun telah tua, berbaktilah kepada mereka supaya kita dapat menggapai syurga Allah dengan berbakti kepada mereka. Jadi kata Syekh di dalam hadis ni, dia kata di antara faedah yang kita boleh ambil di dalam hadis ini ialah al-has ala birril walidain wa bayan 'idham thawabih wa tahdhir min 'uquqihima wa 'idhami 'iqabih. Hadis ni juga menggalakkan kepada kita untuk melakukan kebaikan kebajikan kepada kedua ibu bapa dan menjelaskan tentang besarnya pahala. Dan juga hadis ini memberikan ancaman kepada mereka yang melakukan penderhakaan dan begitu besarnya balasannya. Yang kedua, birrul walidain inda kibarihima wa dha'fihima bil khidmah awin nafaqah sabab lidukhulil jannah. Wa man qassara fi ada'i huquqihima lam yadkhulil jannah wa arghamallahu anfahu. Yang bermaksud berbakti kepada kedua ibu bapa ketika mereka telah tua, ketika mana mereka telah lemah, adalah dengan cara kita berkhidmat kepada mereka. Dengan cara kita berkhidmat, kita khidmat dengan mereka ni dengan kita bantu kelengkapan mereka, dengan kita sediakan apa yang mereka perlukan, awin nafaqah, ataupun kita memberikan belanja sekadar kemampuan kita, dan ia merupakan sebab untuk masuk ke dalam syurga. Dan sesiapa yang cuai, mengabaikan tanggungjawab sepatutnya dia buat, berkhidmat untuk mak ayah dia, tapi dia tak buat, dia cuai, dan kecuaian itu akan menyebabkan dia tidak masuk ke dalam syurga, dan Allah menjadikan dia malang apabila dia masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga, digalakkan untuk mengulang cakap bagi perkara yang penting, terutamanya
ulangan itu dilakukan 3 kali supaya orang faham apa yang kita nak sampaikan. Jadi kalau kita nak sampaikan benda yang penting, kita ulang 3 kali. Cikgu ke, mak ayah ke, bagi arahan pada anak buah, bagi arahan pada anak murid, bagi arahan pada anak sendiri, kita ulang 3 kali supaya arahan itu difaham. Bukanlah setiap perkataan tu kita ulang. Sebab Nabi SAW dia tak ulang setiap perkataan dia. Hanya perkara yang penting lah. Kalau kita ulang semua perkataan, sampai kita nak pergi toilet pun kita ulang 3 kali, orang pun heran. Dia nak pergi toilet tu macam penting sangat pula. Dia kata penting, urusan negara ni saya nak pergi toilet. Tak lah. Jangan duk layar buruk lah. Nampak tak orang kata apa? Tak normal pula. Sedangkan belajar hadis ni dia jadi cerdik patutnya. Bila belajar sunnah Nabi ni jadi cerdik, jadi bertimbang rasa, jadi makin orang kata apa? Makin disenangi. Bukan bila belajar hadis orang tengok makin tak cerdik. Ini benda yang kita perlu ambil perhatian, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita tengok kepada hadis yang berikutnya ataupun kita masuk kepada bab yang baru, iaitu bab yang ke-11. Bab man barra walidayh zadallahu fi umrih. Bab sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya, maka Allah akan menambahkan umurnya. Allah akan menambahkan pada umurnya. Okey, kita tengok hadis ni. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Asbagh ibn al-Faraj qala akhbarani ibn Wahab an Yahya ibn Ayyub an Zabban ibn Fa'id an Sahal ibn Mu'az an abihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umurih. Yang bermaksud, hadis ini kata Imam Bukhari telah bercerita kepada kami akan hadis ini Asbagh ibn al-Faraj, yang mana kata dia telah mengkhabarkan kepada saya hadis ini Ibn Wahab daripada Yahya bin Ayyub, daripada Zabban ibni Fa'id, daripada Sahal bin Mu'az, daripada ayahnya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tubalah. Sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya, tubalahu. Tuba ni ialah kata nama bagi syurga menurut sebahagian ulama, manakala menurut sebahagian ulama yang lain maksud tuba ialah pokok yang berada di dalam syurga. Jadi apa maksud Nabi kata syurga baginya? Iaitu dia berada dalam keadaan beruntung. Afatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang asing di hujung ataupun di akhir zaman nanti. Ini perkataan yang hampir sama, iaitu tuba. Tuba lahu, maka beruntunglah bagi dia. Maka gembiralah dia bila sampai ke negeri akhirat nanti. Zadallahu azza wa jalla fi umurihi, dan Allah azza wa jal akan menambahkan pada umurnya. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ulama memberikan komentar kepada hadis ini. Sebahagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Siapa kata sahih? Al-Imam Al-Hakim. Al-Hakim di dalam kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain menilai hadis ni sebagai hadis yang sahih. Dia riwayatkan hadis ni, kemudian dia kata hadis ni sahih, dan dia riwayatkan dengan jalur yang sama, iaitu daripada Zabban bin Fa'id juga, dan dia mengatakan sahih. Dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan ia adalah riwayat yang sahih. Dia persetujui kita panggil apa? Dia setuju dengan penilaian Al-Hakim. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di sana terdapat ulama-ulama yang datang kemudian daripada Al-Imam Al-Hakim
mereka mengatakan hadis ini tidak mencapai kepada tahap sahih. Kerana menurut mereka terdapat seorang perawi yang bernama Zabban ibnu Faid, dia merupakan perawi yang lemah ingatannya. Dia merupakan perawi yang lemah. Ramai ulama-ulama, majoriti ulama-ulama menghukum ataupun menilai Faid Zabban ni dengan penilaian yang dhaif. Walaupun dia ni orang yang dhaif, Ibn Hajar kata, Abu Hatim kata dia orang yang saleh. Saleh ni orang yang baik. Perkataan saleh ialah perkataan pujian, tetapi perkataan pujian yang bukan berada di tahap yang tinggi. Kerana semata-mata orang yang baik tidak menjadikan riwayat yang sahih. Berapa ramai perawi-perawi hadis yang ditolak oleh ulama disebabkan oleh kerana mereka ini pelupa, sedangkan mereka itu adalah orang yang baik. Jadi tak semestinya orang tu baik mesti riwayat diterima, tak semesti. Kerana bukan hanya sekadar baik je yang diperlukan dalam hadis. Baik tu baru satu kriteria, ada satu lagi. Dia pelihara hadis dengan baik, ingatan baik. Kalau dia jenis tulis dalam buku-buku dijaga elok. Jadi dia ni adalah orang yang lemah, ingatannya lemah. Ya. Ingatan yang lemah, maka ulama mengatakan ini adalah riwayat yang dhaif. Siapa yang kata dhaif ni? Yang kata dhaif ni Al-Imam Al-Busiri. Ya, Al-Imam Al-Busiri menilai hadis ni dengan dhaif. Begitu juga Al-Albani juga menilai hadis ni sebagai dhaif. Wallahu a'lam. Sekadar kajian saya, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dia memang hadis yang dhaif. Tetapi kenapa Imam Bukhari letak? Pertama, Imam Bukhari dia letak dengan sanad. Bila letak dengan sanad ni clear lah. Kerana kaedah menyebutkan man asnada faqad ahala. Sesiapa yang telah meletakkan sanad, maka dia telah memindahkan tanggungjawab. Dia tak bertanggungjawab lagi. Dia dah letak sanad, korang nilailah sanad sendiri. Okey, itu satu. Yang kedua, kerana berkemungkinan hadis ini bercerita tentang kelebihan yang telah sabit dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih banyak sebelum ni. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Yang mana sebelum ni kita dah baca banyak hadis tentang Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu dan bapa. Cuma dalam hadis ni dia tak bawa hukum baru. Dia cuma kata siapa yang buat baik kepada ibu bapa, dia bawa benda yang sama. Cuma dia tambah satu benda. Dia kata Allah Ta'ala akan panjangkan pada umurnya. Maka dia bawa satu kelebihan. Yang inilah yang kita panggil sebagai, di dalam istilah agama, yang kita panggil sebagai fadail a'mal. Iaitu kelebihan-kelebihan amalan. Kelebihan-kelebihan amalan, yang mana kelebihan amalan ini datang dengan hadis yang dhaif. Ulama, majoriti ulama terima. Majoriti ulama kata boleh untuk dijadikan sebagai targhib, sebagai motivasi untuk beramal. Kerana dhaifnya tu dhaif ringan. Sebab Zabban ni bukan dhaif berat, dia dhaif ringan sahaja. Kerana ingatan perawi Zabban ni tidak begitu kukuh. Baik. Dan dia tidak membawa hukum baru. Dia hanya sekadar membawa satu fadilat yang telah sabit dengan hadis yang sahih. Maka tidak menjadi masalah. Cuma para ulama berbeza pendapat tentang maksud Allah Ta'ala menambahkan pada umurnya. Sebahagian daripada mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambah pada umurnya ni bukan maksud tambah tu dengan menambah umur betul-betul. Kerana apa tuan-tuan? Kerana umur ni adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tentukan di dalam catatan. Di Lauh Mahfuz telah pun tersedia. Tidak ada perubahan. Maka apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala menambahkan sesuatu dengan pada umurnya? Sebahagian mereka mengatakan Allah Ta'ala menambahkan keberkatan di dalam hidupnya. Apa maksud keberkatan?
Allah memberikan keberkatan kepada masanya. Allah Ta'ala beri keberkatan kepada hidupnya sehingga sedikit umurnya dapat digunakan pelbagai jasa di dalam agama. Sebagai contoh, ulama-ulama kita lah. Ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 45 tahun, ada yang umur 60 tahun. Tetapi jasa mereka kepada umat ini sangat besar dan sangat banyak. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok Imam Nawawi ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, umur dia tak panjang, 40 lebih ya, tapi dia punya tulisan dia tu sangat-sangat besar manfaatnya. Imam Nawawi, Imam Bukhari umpamanya, manfaatnya sangat besar. Sebab kadang-kadang kita pun tertanya pada diri kita, Allah Ta'ala bagi kita umur sekadar yang ada ni, apa yang kita dah buat agak-agak. Yang mana kalau kita tengok ulama zaman dulu, mungkin di umur kita telah melakukan pelbagai jasa, tetapi kita masih lagi terkapai-kapai, tak tahu nak buat apa. Tulisan buku karya kita pun tak banyak lagi untuk digunakan. Kalau kita mati, apa yang orang nak gunakan jasa kita? Mungkin jasa kita ni mengecam orang je lah, mungkin kritik orang je lah, mungkin. Jadi kena muhasabah sama-sama. Itu sebahagian pendapat. Manakala pendapat yang kedua, mereka mengatakan pertambahan pada umur tu adalah pertambahan pada catatan malaikat. Kerana catatan malaikat boleh berubah, dan Allah bagi tahu kepada malaikat, umur hamba ku ni sampai sekian, pada tarikh sekian dia akan mati. Tapi kalau dia buat baik pada mak ayah dia, aku akan tambah. Jadi bila dia buat baik, Allah Ta'ala tambah. Sedangkan pada Allah, catatan Allah, pada ilmu Allah tidak berubah. Hanya pada catatan malaikat saja yang berubah. Jadi ini dua pandangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah lebih kurang hadis yang saya boleh syarahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini. Kita pun ada, masa pun dah tamat. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat daripada kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada waktu yang akan datang jika ada kesempatan. Wallahualam. Baik. Saya tengok kalau ada soalan, ya. Saya cuba untuk jawab. Okey. Banyak soalan ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Mungkin ini soalan lebih baik reserve untuk sesi solat pada hari Ahad. Tapi kalau boleh sekarang pun okey. Apa hukum aurat kaki wanita? Kaki wanita adalah aurat mengikut pandangan majoriti ulama'. Majoriti ulama' mengatakan perempuan ni aurat dia bermula daripada hujung rambut dia sehinggalah bermula daripada kepala dia sampai ke kaki, melainkan muka dan tapak tangan. Itu aurat bagi wanita. Jadi kaki termasuk. Cuma di sana ada pandangan minoriti ulama', iaitu pandangan yang dinukilkan daripada Abu Yusuf yang mengatakan kaki wanita bukan aurat. Tetapi pandangan ini tidak kuat. Pandangan yang kuat ialah kaki adalah aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum baca doa kunut di solat fajar? Baik, baca kunut di solat fajar secara berterusan, ulama' berbeza pendapat tentangnya. Majoriti ulama' ataupun saya katakan pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, mereka mengatakan bahawasanya kunut subuh ini ada dan ia adalah sunat. Manakala mazhab Hambali dan juga Hanafi, mereka mengatakan tidak ada. Kenapa perbezaan ini berlaku? Kerana hadis-hadis yang datang padanya itu, ia adalah hadis yang diperselisihkan. Sebahagian ulama' menerimanya, manakala sebahagian ulama' menolaknya. Antara hadis yang terkuat yang dipegang oleh mazhab yang mengatakan kunut fajar ini ada, ialah hadis riwayat
yang datang daripada Abu Ja'far Ar-Razi, daripada Anas, daripada jalur Anas, yang mana Anas kata Nabi SAW sentiasa melakukan kunut pada waktu subuh sehinggalah Nabi SAW meninggalkan dunia. Oleh kerana itulah mazhab Syafi'i menerima amalan kunut subuh ini yang dilakukan secara berterusan. Manakala mazhab Hambali dan juga Hanafi mereka tidak terima kerana Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah perawi yang bermasalah, tidak begitu kukuh. Jadi mereka mengatakan kunut yang ada yang dilakukan oleh Nabi itu tidak berterusan. Yang ada hanyalah kunut nazilah dan juga kunut pada salat witir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tanya saya pegang kepada pendapat Hanafi dan juga Hambali. Tetapi apabila di Malaysia ini kita ada otoriti agama yang mana di negeri masing-masing ada majlis agama Islam dan ada pentadbiran agama yang telah membuat satu-satu ketetapan. Jadi apabila imam di tempat kita, imam ratib yang dilantik oleh kerajaan melakukan kunut, maka kita berkunut di belakang dia kerana ini adalah isu ijtihad. Jadi kalau ada negeri umpamanya Mekah dan Madinah dia tak kunut, jadi tak perlulah kita berkunut pada waktu subuh. Wallahu a'lam. Baik. Tengok lagi kalau ada soalan yang lain ya. Okey, ini ada satu soalan berkaitan dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa beza jin dengan syaitan? Setahu saya ada ayat dalam Quran yang mana jin dengar bacaan Quran dan sampaikan dakwah kepada jin yang lain. Adakah dalam syurga nanti juga ada jin? Okey. Jin ni dia adalah satu makhluk yang Allah Taala ciptakan secara ghaib daripada api, yang mana mereka juga adalah mukallaf. Maksudnya mereka juga diwajibkan beriman. Jadi jin ni ada yang beriman. Ada yang beriman, ada yang baik. Yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, yang mendengar Quran tu jin yang baik. Tetapi syaitan ni sebahagian daripada jin, tetapi jin yang kafir. Jin yang menjadi pengikut kepada iblis. Jadi mereka tu digelar sebagai syaitan. Bukan hanya jin digelar sebagai syaitan. Manusia pun ada yang digelar sebagai syaitan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sendiri menyebutkan, ya, syayatin al-insi wal jin, kan, syaitan-syaitan daripada kalangan manusia dan jin, kalangan daripada golongan-golongan daripada kalangan manusia, syaitan manusia dan jin. Kenapa? Kerana mereka ini terpengaruh dengan hasutan syaitan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan akan salat sunat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Adakah didirikan 2 dengan 2 atau 4 dengan 1 salam? Bagaimana dengan salat sunat 4 rakaat sebelum asar? Bagi salat sunat yang dilakukan sebanyak 4 rakaat, boleh dilakukan dengan 1 salam, tetapi afdalnya dilakukan dengan 2 salam. Maksudnya kalau kita nak buat 1 salam pun boleh, nak buat 2 salam pun boleh. Tetapi 2 salam itu afdal. Kenapa afdal? Kerana ada riwayat yang datang daripada Ibnu Umar yang dikatakan Nabi SAW menyebutkan salatul laili wan nahari masna masna. Salat siang dan malam ni untuk salat sunat 2 rakaat 2 rakaat. Dan kalau kita buat 2 salam, kita ada 2 kali tasyahud dan 2 kali bagi salam. Itu perkara yang baik dan ia memberikan pahala yang lebih. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau jihad hawa nafsu katanya lebih baik itu
hadis sahih apa bukan? Itu bukan hadis yang sahih. Itu adalah kalam Ibrahim bin Abi Ablah seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi jihad lawan hawa nafsu adalah jihad yang dituntut, kerana sebelum pergi berjihad menentang musuh Allah, kena tundukkan nafsu dulu supaya kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak soalan ni. Saya tak dapat jawab semua sebab banyak sangat. Saya takut saya terlepas pandang. InsyaAllah yang mana saya sempat jawab, saya jawablah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak minta maaf sangat. Dulu saya pernah jadi antara orang yang menuduh doktor sebagai sesat. Akhirnya hari ini bila saya sedar, saya pula yang mengambil ilmu daripada doktor. Saya harap doktor sudi maafkan saya. Terima kasih kerana mempertahankan Rasulullah daripada perkara yang benar-benar saja. Kami semua tak akan jadi sekuat doktor. Doktor percayalah, jika satu hari nanti doktor jatuh ke penata, ramai di belakang doktor akan menjadi tongkat untuk doktor kembali bangkit. Tak ada masalah. Saya sebenarnya kalau saya tak tahu pun saya maafkan saja, kerana di dalam perjuangan kita ni biasalah kadang-kadang kita bercakap, ada orang tak suka. Mungkin kerana kita ada kelemahan di sana sini, mungkin kerana Allah Ta'ala nak menyucikan dosa kita, maka Allah Ta'ala memberikan kita sedikit ujian. Dia nak tengok kita sabar ke tidak. Jadi insya-Allah saya tak ada apa-apa dendam pada sesiapa yang pernah kata saya. Mungkin mereka pun tak tahu, tak pernah dengar apa yang saya cakap. Jadi saya pun dulu ada juga benda-benda yang saya tak faham, maka saya kecam orang tu. Saya juga seperti mana saya juga mengharapkan orang maafkan saya apabila saya tersilap. Jadi saya pun tak ada nak simpan dendam apa-apa, saya maafkan. Bahkan tidak menjadi masalah pun pada saya kalau saya tak tahu benda tu. Tetapi saya doa, saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, doakan saya supaya terus kuat. Tuan-tuan doakan supaya Allah Ta'ala ampunkan saya dan tetapkan langkah saya supaya saya terus menjadi orang yang mampu untuk menyebarkan kebaikan semampu mungkin sebelum saya mati nanti, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi muallaf yang kedua ibu bapanya masih belum Islam? Ini sebenarnya kita akan baca hadisnya, kita akan baca pada bab yang akan datang. Ada bab yang khusus. InsyaAllah nanti kita akan jumpa. Tetapi sebenarnya saya nak bagi tahu, berbakti kepada mereka berdua kekal wajib juga. Haram juga kita menderhaka kepada mereka, tetapi ada syarat dan ada kita panggil disiplin yang diletakkan oleh Islam. Nanti kita, insyaAllah kita akan tengok pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah berbakti kepada ibu bapa mertua yang dah tua dapat pahala sama seperti jihad? Dan untuk isteri, adakah suami atau ibu bapa yang perlu diutamakan? Okey. Pertama sekali, ibu mertua tak sama macam ibu bapa. Dalam hadis ni disebut ibu bapa, dia bukan sebut ibu mertua. Ibu mertua ni anak-anak dia lah. Tapi berbuat baik pada ibu mertua ni ada pahala lah. Tapi yang ni khas untuk mak ayah sendiri. Okey, suami dan ibu bapa. Isteri ni, dia taat kepada suami adalah satu kewajipan untuk dia. Tetapi ketaatan kepada manusia itu tidaklah mutlak. Walaupun ada sebahagian ulama yang kata kalau suami tak benarkan isteri pergi tengok ataupun pergi ziarah ibu bapa yang sakit, memang ada ulama yang kata dia kena taat suami dia. Tetapi pendapat Hanafi, dia mengatakan kalau suami itu tak bagi si isteri untuk tengok mak ayah yang sakit, isteri boleh ziarah juga. Kerana dia kata taat pada suami pada dalam keadaan tu tidak diiktibarkan lagi. Boleh tengok fatwa Negeri Perlis. Boleh tengok fatwa Negeri Perlis, ada fatwa berkaitan dengan ni. Baik. Kita dah buat dah fatwa, kita ambil pendapat yang dinukilkan di dalam mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Apakah cara terbaik untuk berbakti kepada ibu bapa yang sudah tiada? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis,
Yang sahih Nabi kata idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lah. Yang bermaksud apabila matinya anak Adam maka terputuslah amalannya melainkan daripada tiga perkara. Iaitu yang pertama daripada sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga anak soleh yang berdoa untuknya. Jadi kalau kita ni mak ayah kita dah meninggal, kita nak buat baik dengan dia, kita doa untuk dia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang Nabi kata sebagai anak soleh yang mendoakan kepada ibu dan bapa. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang bercakap tentang qadar Allah, contoh perbuatan seseorang yang disandarkan pada izin Allah semata-mata? Itu betul. Semua yang berlaku di dalam dunia ini tidak mungkin terjadi melainkan dengan izin Allah. Tetapi, apa yang diizinkan oleh Allah itu tidak semuanya diredai oleh Allah. Allah mengizinkan ataupun Allah membenarkan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi Allah tidak redha. Jadi kalau seseorang itu dia mencuri, kalau seseorang tu dia mencuri, dia tidak boleh mengatakan macam mana aku mencuri ini dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Betul lah dia mencuri itu dengan keizinan yang Allah beri kat dia. Tetapi dia yang pilih untuk melakukan perbuatan tu. Jadi dia tak wajar salahkan takdir kalau dia buat satu kesilapan, dia buat satu dosa sedangkan dosa tu dia buat. Sedangkan dosa tu saya buat. Jadi maksudnya semua yang berlaku dalam dunia ni dengan izin Allah, tetapi kalau kita pilih benda tu dan Allah izinkan, kita tak wajar untuk menyalahkan Allah, kerana kita pun tak tahu Allah Ta'ala izin ke tak benda tu untuk kita buat, melainkan kita dah pilih dulu. Jadi seseorang yang menyalahkan takdir atas dosa yang dia buat, dia seolah-olah nak bercakap tentang satu benda yang gaib yang dia tak tahu. Katalah seseorang dia nak buat dosa, dia tahu tak Allah Ta'ala izin ke tak dia nak buat dosa tu? Dia tak tahu. Bila masa dia tahu Allah Ta'ala izin, bila dia buat, dia pilih untuk buat, Allah izin, baru dia tahu, oh Allah izin aku buat dosa ni. Jadi dia tak wajar nak kata Allah Ta'ala dah takdirkan. Seolah-olah macam tidak ada pilihan untuk dia. Jadi apabila kita memilih untuk melakukan dosa, melakukan dosa, kita tidak wajar untuk menyalahkan Allah atas dosa yang kita buat. Wallahu a'lam. Banyak soalan ni tuan-tuan. Ada 30 lagi soalan saya tak tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lebih afdal, berdoa dalam bahasa yang difahami atau berdoa dalam bahasa Arab tapi kadang-kala kurang difahami? Doa ni yang bagusnya adalah doa yang maksur. Doa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah tu doa yang terbaik. Kalau boleh hafal doa yang maksur daripada Nabi SAW dalam bahasa Arab, sama ada daripada Quran dan Sunnah, dan kita fahami dan hafal, itu yang terbaik. Kalau tak, kita doa dengan doa yang kita fahami dalam bahasa kita. Kalau boleh bahasa Arab, kita boleh translate dalam bahasa Arab dan kita faham, tu bagus. Tapi kalau kita tak faham bahasa Arab, kita tak mampu nak hafal doa yang maksur, tapi kena usaha lah. Janganlah tak usaha langsung. Usaha belajar dan hafal doa-doa yang maksur. Tapi kalau ada hajat yang lain kita nak minta, kita minta dengan bahasa yang kita faham, kerana itu lebih khusyuk untuk kita.
Saya dah membaca kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekadar bacaan saya, alhamdulillah isinya baik sekali. Tetapi saya pernah dengar kisah dari orang bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab ini membawa satu gerakan hierarki, dia mengkafirkan Khilafah Uthmaniyah dan mengkafirkan siapa saja yang tidak mengkafirkan Khilafah Uthmaniyah pada masa itu. Adakah benar? Wallahu a'lam. Bagi saya tidak mengkaji pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab kerana saya bukan belajar di negara Arab Saudi dan saya tidak membaca dan menekuni kitab-kitab dia. Jadi kena tanya kepada orang yang menekuni pemikiran dia. Kerana bagi saya, kita ada ulama yang lebih awal lagi yang bercerita tentang pemikiran Islam yang lebih luas daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kita tak nafikan Muhammad bin Abdul Wahhab ni antara tokoh besar yang dipuji oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang dipuji oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tetapi biasalah tokoh-tokoh besar ni tuan-tuan, adalah yang setuju, ada yang tak setuju. Saya sendiri pun ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi saya bukan tokoh besar. Tara saya yang bukan tokoh besar ni, bukan tokoh langsung ni pun ada orang tak suka. Begitu jugalah tokoh besar, begitulah tokoh gerakan. Mestilah ada orang tak suka. Tapi kita bersikap adil, dia dah meninggal dunia. Ada tak kebaikan dia buat? Ada juga kebaikan yang dia buat apabila dia membasmi ataupun kita kata mengubah keta'asuban mazhab yang ada di negara Arab Saudi itu, sehingga dia berjaya menyatukan semua untuk solat di satu imam, yang mana sebelum itu diberitakan solat ikut mazhab berbeza-beza. Adalah kebaikan dia, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula sebahagian puak yang menganggap mereka ada imam yang dibaiat sendiri sehingga mereka tak menganggap agung adalah imam yang dibaiat? Ini tidak benar. Nabi SAW tidak membenarkan ada dua imam dalam satu daerah. Iza bu'i'a li khalifatain faqtulul akhira minhuma. Apabila dibai'ah dua imam, maka hendaklah kamu perangi yang terakhir. Maksudnya dalam satu daerah cuma ada satu saja pemerintah. Tidak boleh ada dua, kerana ini akan menyebabkan kekacauan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ibu bapa juga ada dosa pada anak-anak? Ya, ada dosa. Kalau ibu bapa buat benda tak elok pada anak-anak, ataupun ibu bapa memukul anak-anak tanpa sebab, menzalimi anak-anak. Baru ni kita dengar cerita anak-anak dibunuh, didera sehingga mati. Kalau sabit perkara itu mereka lakukan, mereka berdosa pada anak-anak tu. Dan mereka akan jawab di hadapan Allah nanti. Bagaimana anak derhaka yang tak sempat minta ampun kepada ibu bapa? Mereka dah meninggal. Ada harapan ke? Ini perkara yang sangat menduka citakan. Bagi siapa yang menderhaka kepada ibu bapanya, melakukan perkara-perkara dosa kepada ibu bapa, maka mintalah ampun segera sebelum daripada mereka meninggal dunia. Tetapi jika dengan takdir Allah mereka telah meninggal sedangkan kita tak sempat lagi nak minta ampun kepada mereka, maka beristighfarlah kepada Allah untuk mereka. Istighfar kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan dengan istighfar kita tu akan menjadikan Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita juga. Mengampunkan kita juga, insya-Allah. Jadi kita banyak doa untuk mak ayah kita supaya mak ayah kita ni diampunkan oleh Allah, diangkat darjat oleh Allah. Bersedekah dan pahala disedekah pada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan itu akan memadamkan penderhakaan kita. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan memadam keburukan, insya-Allah. Okey tuan-tuan, itu je yang saya mampu nak jawab. InsyaAllah. Banyak lagi soalan sebenarnya, saya tak mampu jawab semua. Kalau saya jawab semua mungkin sampai esok pagi pun tak habis lagi soalan ni. Jadi insyaAllah terima kasih kepada Kak Majini, terima kasih kepada Dr. Azmi yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Saya ucap terima kasih banyak. Saya juga mohon ampun kalau mohon maaf jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.